Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey, hari ini ni aku nak bawakan perkongsian daripada Iswadi Moni berkenaan seorang rakyat atas pagar yang masuk ke live kumpulan Pakatan Harapan dan juga dia membuat satu luahan. Aku akan letak part by part untuk menceritakan, untuk berkongsi bersama hampa semua. Dan kenapa, sebab apa rakyat seorang ni dia buat luahan kan. Dulu memang dia menyokong Perikatan Nasional waktu PRU 15 dan waktu PRN hari itu, dan sehingga dia masuk live tu dia membuat, orang kata buat luahan kan, menceritakan kenapa dia dah benci kepada Perikatan Nasional dan kenapa itu, kenapa ini kan, apa yang puak-puak PN ni buat, setakat bercakap tapi berbohong, bercakap tapi fitnah kan, buka mulut je fitnah, buka mulut je menipu. So hari ni aku mengharapkan sama-sama pakat berkongsi, ceritakan benda yang benar, kebenaran, apa yang berlaku, apa yang sebenar-benarnya berlaku. So untuk part yang kedua, Agung seru rakyat Malaysia contohi akhlak Rasulullah, bercakap benar dan tidak menipu dan tidak fitnah. Ini yang perlu sangat-sangat kita contohi, yang apa yang disuruh oleh Yang di-Pertua Agong, sebab Rasulullah diutuskan, nombor satu adalah adab dan juga akhlak. Disebabkan orang suka terhadap Rasulullah ni disebabkan adab Rasulullah, disebabkan akhlak Rasulullah daripada Rasulullah kecil hinggalah Rasulullah macam dilantik sebagai Nabi dan diutuskan Al-Quran Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, sagi Iswadi Moni dia akan selitkan sekali saman hadiah wang terhadap Sarawak Report lalas hadiah wang settle di luar mahkamah bayar 1.4 juta kan. Dan untuk Perikatan Nasional ni setiap hari duk mengulang fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sagi Iswadi Moni dia akan cerita sikit soal perbandingan kes sistem mahkamah antara kes Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Najib Razak. Jom tanpa lama-lama, jom kita bersama dengan Iswadi Moni. Tadi saya dengar ada someone share dekat saya pasal tiap-tiap malam ni ada satu TikToker ni nama Yani tau. Yani ni pro Pakatan Harapan, lama dah dia. Sejak daripada masa pilihan raya hari tu beliau mula muncul lah daripada Twitter asalnya, kemudian dia masuk ke TikTok. So dalam tu dia jemput someone untuk bercakap, dan model Yani maksudnya kaedah live Yani dengan kaedah live saya ni berbeza. Kalau yang ni dia suka jemput orang dan ada berlaku perdebatan, pemberian pendapat dan sebagainya. Saya guna kaedah pendekatan yang berbeza. So tak boleh lah semua sama. Yang ni cara dia baguslah. Kita kena sokong apa saja usaha yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita. Ada yang buat live sebagainya pagi, tengah hari, petang. Tak apa, itu masing-masing punya cara dan kaedah. Tapi yang point saya nak buat adalah satu video ni someone share dekat saya kan. Dia kata sebenarnya saya ni dulu ialah pengundi atas pagar. So reason punya yang 15 saya pengundi pihak pembangkang lah kan. Tapi bila kelamaan hampir setahun ni PMX dalam kerajaan ni, so terbukalah mata saya sebenarnya untuk nampak macam sebenarnya apa yang digambarkan dulu taklah sebegitu. Bendanya yang saya rasa menyesal lah, satu benda mengundi itulah. Itu je. Awak mengundi siapa sebenarnya? Pembangkang. Okay. Masa PRU 15? Ya, betul. Apa yang buatkan awak rasa awak menyesal mengundi dia orang? Sebabnya saya rasa tak ada apa pun dekat diorang. Sebenarnya banyak pada fitnah. Dan bila kita tengok sampai ke Anwar ke ke New York itu hari sampai membaca ketubah. Dan saya rasa macam tak, ini selama ni memang ramailah orang suka menimbulkan fitnah dekat Anwar Ibrahim kan. So daripada situlah nampak yang sebenarnya tak betul pun apa yang orang cakap selama ni. Betul. Okey, jadi sekarang ni apa pandangan awak tentang mereka ni tak habis-habis menabur fitnah kepada kerajaan perpaduan dan tidak menjadi pembangkang yang baik? Apa pendapat? Lepas habis pada PRU tu saya dah tak dengar sangat dah pasal politik ni. Sebabnya dah habis kan, habis dah. Tak ambil pot sangat. Tapi lately ni nampak lah balik kan. So macam yang satu yang Rafizi buat gaji progresif tu, saya rasa macam bagus juga actually sebenarnya benda tu kan. So tak pernah ada sebelum ni yang government buat benda tu. So sekarang ni ada. So macam
bagus lah. So maksudnya government ni sebenarnya Anwar ni bagus. Dia punya team dia pun bagus. Compare pada yang dorang selama ni, yang saya nampak dorang ni banyak menabur fitnah saja. Tak ada apa pun impact. So kalau kita rewind balik, saya rewind balik pada tahun 2020, sebenarnya kita kucak-kaci bila dorang yang mentadbir. So ada yang baru-baru ni Boleh saya tanya soalan tak? Apa yang membuatkan awak undi diorang masa tu? Apa yang membuatkan saya mengundi diorang time tu? I think kawan-kawan kot sebenarnya. Dan time tu kita biasalah, tak adalah rasa macam nak ambil tahu sangat pasal politik. Tapi end of the day, bila kita kaji, sebab time tu saya tak mengkaji sebenarnya. Okay. Saya macam kawan-kawan, lepas tu kawan-kawan cakap macam, oh macam ni sebenarnya, diorang ni bagus kan, kita kena menegakkan pimpinan ulama. Abah dia sekarang tak rasa pun diorang ulama. Abah dia dia rasa macam saya dia macam sekarang min saya ni lah, sekarang macam tak rasa pun. Kalau nak kata ulama tak menabur fitnah. Kita back balik pada basic. Kalau pada fitrahnya. Betul, sebabnya Islam tak mengajar kita untuk memfitnah orang. Dan bila dikaji balik dan saya nampak, dan saya pernah dengar ada satu kawan saya, dia pernah share live, siapa tu yang kat YouTube tu, Iswardi apa tak, saya lupa lah nama dia. So dia pernah share dan saya pernah dengar lah. Ada sekali tu saya dengar dia punya penerangan tu, dan since pada itulah saya rasa macam betul ke apa brother ni cakap kan. Dan start pada situlah sebenarnya saya mengkaji dan saya menengok balik apa yang brother tu cakap. So lepas tu bila saya tengok balik pada PRN baru-baru ni yang 6 negeri tu, tapi since daripada 6 negeri tu saya tak mengundi. Time tu saya masih lagi menengok antara satu sama lain. Tapi sekarang saya nampak lah dia punya corak politik sebenarnya. Time macam yang sekarang ni nak apa, PRN yang nak dekat yang Dun punya ni yang baru ni kan. Bila ialah dah start dengan nak masuk PRN ni, banyaklah timbul fitnah-fitnah apa semua yang macam baru-baru ni yang diorang kata Anwar bercakap bohong dekat New York tu time bagi ada budak ni, dia kata budak lah very very young age dia kata bahawa dia ni pengundi atas pagar, dan dalam PRN yang lepas pun dia tak mengundi, dia kata sebab dia nak lihat dahulu. Tapi mula-mula dia memang I think dalam PRU dia undi, tapi PRN dia tak mengundi. I think dia mungkin orang Selangor kot, atau yang mana negeri bertanding itulah. Dia kata kemudian dia kata, bila dia tanya dia undi siapa, dia undi PN. Dia kata dalam pilihan raya yang lepas kan. Suara okey ke? Dalam pilihan lepas dia kata dia undi PN. Jadi bila dia kata dia undi PN, selepas itu kenapa, apa yang membuatkan dia tukar fikiran? Dia kata antara yang dibuat dia tukar fikiran, dia kata macam mana orang yang mengatakan diri dia ulama tetapi sentiasa bercakap tentang fitnah. Dia kata macam dia orang yang berfikirlah macam mana orang yang bercakap tentang agama tapi sentiasa bercakap fitnah. Kan? Sentiasa bercakap fitnah, sentiasa menipu, memfitnah, rasuah, benda-benda macam tu. Jadi dia pelik. Dan satu hari tu dia kata ada seorang, yang ni saya nak cerita ni. Ada seseorang share live, dia kata siapa nama orang tu, Iswardi kot, dia kata ada share live Iswardi ni. Kemudian Iswardi cakap sesuatu, saya pun tak tahu topik apa dia cakap kan. Saya cakap kan waktu tu. Kemudian saya dengar. Kemudian bila saya dengar live Iswardi tu, saya kata logik juga apa yang Iswardi kata. Poinnya itu tuan-tuan. Mungkin ada orang ambil video saya ke, dia potong setengah, dia potong sikit sebagainya. Saya tak ada copyright terhadap video saya selagi mana diguna secara gracefully, secara baik, secara berilmiah. Kita kata kita tak ada isu. You guna cara salah, saya saman. Senang kan? Tapi guna cara baik tak ada masalah. You nak benefit daripada video tu tak ada masalah. Ada yang dapat income lagi daripada video tu bila dia buat YouTube umpamanya. Tak ada isu. Kemudian bila macam Solihin dan dia buat live, dia main video saya. Itu saya dengar satu hari tu. Pasal ni macam suara aku ni live ni. Rupanya video saya dimainkan semula. Pun tak ada isu. Tak ada masalah. Saya okay. I'm okay with that. As long as you sebarkan. Poinnya adalah penyebaran kita kadang-kadang kita tak tahu.
bagaimana penyebaran itu boleh membantu sebenarnya menyedarkan ramai masyarakat. Dan saya buat live ni satu benda je tuan-tuan. Kadang-kadang saya nak orang rakyat kita ni jangan jumut dalam pemikiran. Jangan jumut dalam pemikiran. Kita ada tools untuk berfikir. Bukan semua benda yang semua orang buat itu betul pada semua masa. Ada benda yang PMX buat, ada kerajaan ini buat, ada benda yang kita tak setuju. Ada benda yang kita tak setuju, ada setuju. Ada benda yang pembangkang buat dulu kita setuju, dan ada benda yang kita tak setuju. So kita kena bercakap dalam secara objektif dan secara ilmiah apa yang kita setuju dan apa yang kita tidak setuju. Itu sebenarnya yang harus kita tanam dalam pemikiran pengikut-pengikut kita, dalam pemikiran orang yang melihat live kita. Ya, saya ada bias. Saya pengikut Pakatan Harapan. Saya ahli Parti Keadilan. Ya, saya akan ada bias saya, of course. Tetapi apa yang saya sediakan adalah tuan-tuan kena berfikir. Macam tempoh hari, tiba-tiba saya ada seorang, tiga orang lah greeting saya. Daripada parti lawan. Sebelum ini, UMNO. Daripada MIC greeting saya. Saya macam, orang MIC mendengar. Kemudian dia kata, saya MIC. Dia kata, MIC mendengar. Daripada parti lawan yang sebelum ini jadi parti lawan, sekarang jadi Berita Kawan. So benda itu ada sebenarnya, walaupun tak ramai tapi ada. Sekurang-kurangnya kita memberi tips, memberi pemikiran, memberi kaedah untuk mereka berfikir, dan supaya mereka tidak taksub kepada mana-mana individu, kepada mana-mana parti politik. Ini kita kena faham. Anda boleh berada dalam mana-mana parti politik. Dalam Keadilan, Amanah, DAP, PAS, UMNO, Baris Satu. Nak masuk parti politik itu hak kita sebagai warga negara Malaysia di sebuah negara demokrasi. Anda nak berada dalam tu, nak menyokong parti itu, tidak ada masalah. Yang menjadi masalahnya apabila ada unsur ketaksupan. Taksub ni apa tuan-tuan? Apa saja orang tu buat, baik atau buruk, ni nak sokong. Dia mencarut ke, dia memaki ke, dia mencerca ke, dia memfitnah ke, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, tetap dia nak percaya. Kenapa tak sokong? Sebab dia DAP. Kenapa sokong? Sebab dia membawa kepada syurga. Inilah dimaksudkan dengan ketaksuban. Tak ada sokong PAS masuk syurga. Saya boleh jamin tuan-tuan. Tidak semestinya sokong PAS akan masuk syurga. Tidak semestinya lawan DAP itu akan bawa kita masuk syurga. Saya berani jamin benda ni. Siapa nak berdebat dengan saya dalam isu ni, meh lah kita naik. Kita berdebat dalam TikTok selepas ini. Syurga neraka ni adalah satu persoalan dan cerita yang dia tidak keluar daripada perbuatan kita, tetapi ini bukan penentu dia. Dia bukan macam mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ucap itu masuk Islam. Tak mengucap itu atau engkar, maka jadi kufur, jadi kafir. Bukan itu. Bila kita bercakap masalah politik, kita bercakap masalah ijtihadi, masalah yang mana kita kena berbincang, dia akan ada perbezaan pendapat. Jangan sehingga melanggar undang-undang, memfitnah, memaki hamun. Itu adalah outside the boundaries of religion. Sebab itu bila ada orang mula mempersoalkan PMS kerana polisi ini, polisi itu, ada orang kata, ini tak betul, kita kena tentang. Saya kata, kenapa? Dia bersuara menentang polisi itu. Dia bagi hujah-hujah dia. Yang kita nak marah dia, kenapa? So kita lawanlah balik hujah dia di atas hujah kita. Tak ada masalah. Kita kata kita kena tangkap dia. Saya kata, kenapa? Apa dah jadi dengan kita ni? Semua orang kita nak tangkap. Hanya kerana dia berbeza pendapat dalam isu teknikal. Contoh, tak setuju dengan IPR. Tak apalah tak setuju dengan IPR yang Rafizi buat. Dengan IKR yang Rafizi buat. Dia kritik IPR. Tak ada masalah. So, berbeza pendapat itu satu benda yang okey. Yang tak okey, dia fitnah. Yang tu boleh lah. Dia main 3R. Yang tu kita boleh tangkap. Tiba-tiba susul galuh sultan itu, sultan ini tak betul. Yang tu kita boleh tangkap. Tapi selain daripada itu, dia nak kritik tentang polisi, dia nak kritik tentang itu. Ini tak ada masalah sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang saya tengok orang kita ni, dia tak rajin share kita punya live. Dia lebih rajin share orang lain punya live. Iswardi, tengok live orang ni, kutuk PMX. Saya kata, kau share live dia, kenapa? Itu akan bagi traction kepada dia. Lagi baik kau share live kita. Live saya, live Pak Mus, live Jani, live Ritz Entertainment, live Arman Millennium. Baik share live kita yang lebih berfaedah daripada nak share live dia orang. Ini mempengaruhi Yelah sebab kau share. Tu je. Kalau kita sendiri buat tak share tuan-tuan, benda tu tak akan terpengaruh. Kita yang rajin share. Itu je sebab dia. Yang live saya tak ada pula orang nak share. Kecuali tuan-tuan dan puan-puan lah. Terima kasih yang share. Apa 29, 30 orang je share ni. Tolong tuan-tuan, boleh share banyak lagi. Kita jadikan 200 share malam ni. Boleh? Kan? So terima kasih kepada yang share, yang retweet, yang like, yang subscribe. Itu point saya nak ucapkan
pada malam ini, dan terima kasih kepada semua yang terus menyokong kita dan menderma dengan apa orang kata derma dengan Ustaz Wan G. Ada orang persoalkan pasal derma tersebut lah, tapi satu je saya nak kata, itulah janji saya dengan Ustaz Wan G dan perbincangan kami bulan lama dah. Kalau sekiranya sesuatu berlaku kepada dia, insya-Allah tugas saya, amanah saya, tanggungjawab saya adalah menjaga keluarga dia. Dan kalau sesuatu berlaku pada saya, tak payah, saya okey. Kita sorang-sorang ni okey tuan-tuan. Saya tak ada masalah. Bukan saya kata tak ada masalah, kita ada tanggungan ni, tak apalah. Kan itulah dia. Kita hidup dalam sebatang tak adalah gurau-gurau. Okey, so ini adalah kita ambil apa ucapan yang di-Pertuan Agong hari. Agong seru rakyat contohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakap benar, jauhi fitnah. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini bertitah agar rakyat mencontohi akhlak warisan maknawi Rasulullah yang mulia dalam pertuturan dengan bercakap hanya mengenai kebenaran, jujur di samping menjauhi fitnah. Yang di-Pertuan Agong bertitah hakikatnya perkataan yang kurang elok sama ada ketika tutur bicara maupun ketika menulis di media sosial, kata-kata berbentuk cacian, nista, dusta, fitnah hanya mengugat kestabilan dan keharmonian negara tercinta. Marilah kita mengambil iktibar daripada kejatuhan serta keruntuhan tamadun dan kuasa besar akibat budaya fitnah yang mendominasi dan membarah dalam kehidupan bangsanya. Kan? Macam itulah macam Perli je. Kan macam Perli geng-geng walaon je. Tapi tak adalah. Baginda menunjukkan kepada semua, kan. Tak kisahlah anda adalah orang penyokong Pakatan Harapan ke, penyokong Perikatan Nasional ke, tak menyokong mana-mana ke, ditujukan kepada semua sebenarnya, kita elakkan. Dalam berpolitik ini, biar kita berpolitik secara sihat. Anda tak setuju pada polisi, anda berbincang soal polisi. Kita berbahas soal polisi. Kita berbahas soal poin yang kita nak sampaikan. Macam tempoh hari saya naik live Politico kan, ada orang rakam rupanya. Alhamdulillah lah, bagus juga ada orang rakam, tapi saya tak sempat nak share. Dia cerita pasal 1.4 juta. Hadi tak bayar, itu adalah fitnah. Hadi tak bayar, itu adalah fitnah. Bayar Newcastle Brown, dia kata. Itu tak ada fitnah. Saya interview Claire Newcastle Brown. Saya yang interview dia dalam video tersebut. Dan dalam video itu dia dedahkan Hadi bayar dia 1.4 juta ringgit untuk settlement, out of court settlement, 1.4 million. Apa orang kata, Claire yang bagi tahu saya dalam live tersebut. Masih ada lagi dalam YouTube, saya boleh cari Iswardi interview Claire, boleh jumpa lagi video tersebut. Jadi saya minta naik. Bila saya naik, dia dah tengok muka saya, dia dah kalut. Saya buka kamera. Saya bukan jenis naik saya tak buka kamera, saya buka kamera. Saya kata, apa cerita? Kalau dengan orang ni, dia sebut saya lah, kalau dengan orang ni aku tak nak berdebat, aku tak nak bincang. Dia kata dia ni penipu. Saya kata, apa benda yang saya tipu dan fitnah sampai saya kena saman? Dia tak jawab. Tak nak. Tup, dia turun. Tak, itu poin saya tuan-tuan. Diorang dengan orang yang bukan bidang dia, yang bukan sekufu dengan dia berani lah. Dia berani lah nak lawan. Kan? Dia berani lah nak berdebat. Bila saya naik, bam, jatuh. Saya bagi satu contoh lain, tuan-tuan. Baru ini ada seorang lawyer lah naik. Dia kata tentang isu liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan yang tu isu dia dah panjang dijawab. Tapi saya ambil ringkas saja. Saya kata, sistem yang menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sistem yang sama yang membebaskan Najib. Saya kata, yang membebaskan Najib daripada tuduhan 1MDB, SRC. Yang mengatakan tak ada, duit tu tak ada masalah. Sistem tu kita boleh percaya ke? Saya kata. Sistem yang sama yang menghukum Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sistem yang menghukum dia adalah sistem yang sama yang membebaskan Najib dan mengatakan dia tidak bersalah. Bila masuk tahun 2018, akhirnya Najib didapati bersalah. 45 juta duit SRC telah disonglap dan beliau telah dipenjarakan 12 tahun. Now, can you trust the same system? Can you trust that system? Itu soalan saya pada dia. Bagaimana kamu kata kamu trust? Saya tanya dia soalan pasal Najib, dia tak berani nak jawab. Sebab dia tahu kalau dia setuju dengan apa yang dinyatakan dalam kes Najib dibebaskan 1MDB dan SRC itu, bermakna dia setuju juga terdapat korupsi di dalam sistem. Dan itulah reformasi. Itu yang kita cuba lakukan. Itu yang cuba kita nak bawa sekarang ini untuk kita nak bebaskan sistem ini daripada terus ditindas dan terus dipakai oleh orang-orang politik demi kepentingan politik mereka. Kan? Demi kepentingan politik mereka. Baik. Alhamdulillah kan, kita
Alhamdulillah, Iswadimoni dia banyak berkongsi soal-soal amanah, soal-soal bercakap benar, soal-soal jangan fitnah, jangan adu domba, jangan mewujudkan perpecahan, jangan wujudkan kebencian. Kita pun tak faham kadang-kadang dengan budak-budak Perikatan Nasional. Apa jenis politik yang sebenarnya depa nak. Sehingga kan agung. Dulu waktu macam inilah, waktu PAS jadi kerajaan, bukan main lagi dia duk ulang ayat taatlah pada Allah, pada Rasul dan juga uli amri, kan, taatlah kepada raja-raja Melayu, kan, perintah-perintah raja-raja Melayu. Itu waktu 33 bulan. Dan selepas 33 bulan, apabila dia dah tak ada kuasa, dia dah tak ada tempat di dalam kerajaan, agung, sultan agung yang sama, raja-raja Melayu yang sama, tengok pelbagai kenyataan derhaka yang depa keluarkan terhadap raja-raja Melayu. Disebabkan apa? Sebabkan raja-raja Melayu hari ini tidak menguntungkan depa, tidak menguntungkan puak-puak ni. So depa siapa saja yang bersama dengan puak-puak ni, sama dengan Hadi Awang, sebab Hadi Awang ni daripada dulu lagi, punca Hadi Awang ni perpecahan daripada dulu lagi. Dan siapa yang Hadi Awang ni bersama, kalau Hadi Awang ni bersama dengan siapa-siapa yang menguntungkan dia dan juga menguntungkan parti PAS akan peluk, PAS akan jilat, PAS akan segalanya, semuanya boleh, segalanya PAS sayang. Dan apabila sesiapa saja yang tak bersama dengan PAS terajang sungguh-sungguhnya, PAS buang hidup-hidup, PAS memang maki hamun kau-kaunya, dia fitnah kau-kau, gunakan tafsirkan ayat-ayat Quran, hak yang mana untuk kaum Yahudi, apa semua hak yang melawan Allah ni, letak dekat parti lawan dia. Dan hak yang dia ni, perjuangan Islam, apa-apa ayat-ayat berkaitan perjuangan Islam, dia macam dia letak dekat diri dia, dekat parti dia, dekat individu dia. Dan dekat dalam ayat-ayat Quran ni yang tak menguntungkan dia, ayat-ayat yang Allah menceritakan soal-soal kafir, soal-soal Yahudi, soal-soal neraka, syurga neraka apa semua, dia letak kat parti lawan dia. Sehingga tara mana depa tak kafirkan UMNO, kan? Seteruk-teruk fikir RDAP tak pernah kafirkan, UMNO, kan? Tapi depa ni daripada dulu macam mengkafirkan UMNO. Bukan main lagi kita menentang UMNO kerana UMNO menjunjung perlembagaan penjajah. Daripada kenyataan yang amanat yang dia keluarkan daripada hari tu sampai hari ni, dia tak pernah tarik balik amanat tu. Setiap kali Hadi Awang menang pilihan raya, dia angkat sumpah menjunjung dan taat setia kepada perlembagaan yang dia kata penjajah tu sampai hari ni. Dan itulah hampa mungkin hampa nampak siapa yang menguntungkan PAS, siapa yang bersama dengan PAS, segalanya betul. Tak kira lah siapa parti apa ke, MCA, MIC, siapa yang bersama dengan dia, memang dia peluk cium. Macam mana gerakan dengan DAP sama aja antara gerakan dengan DAP, tapi dia punya balun, dia punya hentam ni Allah saja yang tahu. Jadi amat-amat memalukan sebab depa ni, puak-puak ni lah, parti PAS Perikatan Nasional lah yang menjatuhkan imej Islam yang sebenar-benarnya. Depa yang merugikan Islam, depa yang menghilangkan maruah-maruah agama Islam, depa ni lah yang sedang menjatuhkan agama Islam. Sebab depa punya slogan, depa punya parti, depa menggunakan nama Islam. So apa-apa hal sikit, apa-apa yang depa buat macam rasuah, depa boleh kata sedekah. Ni bangsa-bangsa lain, agama-agama lain duk tergelak. Rasuah-rasuah, sedekah-sedekah, derma-derma, kan. Jadi itulah sedikit perkongsian aku soal parti PAS ni. Kita pakat-pakat fikir, janganlah amat-amat memalukan orang yang jenis macam ni, perangai yang macam ni, politik yang macam ni, memang kena buang jauh-jauh lah, kan. Janganlah, cukuplah, janganlah mudah diperbodohkan, diperkudakan oleh puak-puak ni. Sebab rakyat yang buka mata, rakyat yang buka minda, mereka akan nampak siapa parti PAS ni, apakah yang parti PAS sedang usahakan. Tapi rakyat yang tak buka mata, pakai jadi totok walaun, memang jadi pentaksub kau-kaunya lah, kan. Jadi kita tak mahu rakyat Malaysia ni mudah sangat diperbodohkan. Sebab ramai sangat diperbodohkan, dipergunakan, kan, dengan menggunakan agama untuk nak raih, orang kata raih pentaksub, kan, gunakan agama, gunakan syurga neraka lah apa semua. Sedangkan politik demokrasi hanya nak melantik pemerintah. Of course, kita ada raja-raja Melayu, Perdana Menteri takkan boleh buat suka-suka hati, Menteri Kabinet takkan boleh buat suka-suka hati tanpa persetujuan raja-raja Melayu dan yang di-Pertuan Agong. Okey? Sedikit perkongsian aku, fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share. Jangan lupa, jangan duk buat tak tahu. Malaysia ada proses. Malaysia ada perjalanan untuk nak buat sesuatu. Bukan boleh sembrono aja boleh buat.
No, kita perlu ada sistem. Kita ada sistem kita daripada Dewan Rakyat kepada Dewan Negara, kepada Raja-Raja Melayu, kepada Yang di-Pertuan Agong, barulah dilulus. Takkanlah benda yang menguntungkan negara, takkanlah Raja-Raja Melayu senang-senang. Jadi dok nak luluskan, dok nak setuju apa yang dibawa oleh menteri-menteri, fikirlah, jangan mudah diperbodohkan oleh puak-puak lebay ni. Okay, terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.